Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton FB Live daripada Jabatan Pertanian. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Kita akan bincangkan topik pada hari ini iaitu berkenaan dengan perangkat lalat buah. Dan saya ingin berterima kasih juga kepada komuniti KK4 Putrajaya, pengurusi dan ahli jawatankuasanya kerana mengizinkan kami pihak jabatan menggunakan lokasi untuk membuat secara langsung. Okey, saya mohon juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa kiranya boleh kita panjangkan ataupun kita kongsikan video kita pada pagi ini kepada grup WhatsApp tuan-tuan yang ada supaya ilmu yang kita akan sampaikan nanti mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada semua. Okey, saya hari ini ada rakan partner iaitu orang kuat kebun komuniti KK4. Saya minta tuan punya diri dapat kenalkan diri sedikit lah. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhairi daripada kebun komuniti KK4 Putrajaya. Kita di Putrajaya ini mempunyai greenhouse. Tanaman yang kita tanam adalah buah melon, sayur-sayuran, tomato, cherry dan herba. Itu sedikit sebanyak daripada KK4 lah. Terima kasih Bang Heri ya. Kita boleh panggil Bang Heri ya. Boleh. Okey tuan-tuan, hari ini semua dah maklum kita akan saya akan tunjukkan cara DIY iaitu perangkat lalat buah. Tapi sebelum tu saya nak bawa tuan-tuan kita kena kenal dulu apa itu lalat buah. Lalat buah ni dalam bahasa Inggeris dipanggil fruit fly ataupun dalam scientific name dia Bactrocera species. Bactrocera ni merupakan nama bagi lalat buah, manakala spesies dia punya jenis-jenis dia. Okey, hari ni kita ada contoh lalat buah yang kita dah buat perangkap. Kita boleh minta cameraman boleh fokuskan. Lalat buah ini merupakan satu serangga perosak yang sangat bahaya. Kita kena kawal kerana dia akan merosakkan tanaman kita, sama ada tanaman buah-buahan ataupun sayur berbuah. Saya pasti apabila serangan ini diserang pada tanaman kita, penat lelah kita selama berbulan bahkan bertahun akan kita hampalah kerana buah-buah yang kita dapat tu akan rosak. Lalat buah ini bukan masalah dalam negara kita, malahan dia menghadapi masalah sama di seluruh dunia. Di semuanya di dalam negara kita terdapat beberapa spesies, tetapi yang biasa saya temui spesies Bactrocera ni ada Bactrocera carambole, papaye, cucurbitae dan Bactrocera umbrosa. Kalau tuan-tuan nak tengok juga kat sini, kebetulan saya ada dua spesies kat sini saya dapat. Pertamanya kita boleh lihat pada kepak, nampak seolah-olah macam ada satu belangan. Ini kita panggil Bactrocera umbrosa ni. Dan ini sama ada Bactrocera carambola ataupun papaye. Kalau cucurbitae dia ada hitam di sini. Okey, ini contohlah. Sama juga spesies ni sebenarnya lalat buah ni sama dengan lalat sampah. Cumanya lalat sampah ni tertarik pada makanan atau sisa makanan ataupun lauk pauk yang kita hidangkan yang kita tak tutup. Tujuannya adalah satu, untuk dia melepaskan telur dia pada makanan tu. Manakala lalat buah ni Bang Eri lalat buah ni tertarik pada buah. Apabila buah ni akan mengeluarkan aroma, cukup masa dia akan buat suntikan. Ada ketika juga buah yang peringkat muda pun dia suntik, bergantung jenis buah. Contohnya buah yang berkulit nipis seperti jambu air, jambu batu, belimbing. Ini merupakan favorite pada lalat buah. Untuk makluman juga, lalat buah ni dia bukannya makan buah kita, buah-buahan kita. Dia cuma tujuan satu saja. Dia nak buat suntikan pada buah tu untuk dia bertelur dan seterusnya akan menetas jadi larva. Kemudian dia akan jadi pupa dan dia akan jadi lalat dewasa. Itulah kitaran hidup dia. So Abang Giri pernah tengok lalat buah? Belum. Pertama kali ya. Inilah rupa lalat buah. Okey, kita lanjutkan lagi. Kita rasanya tuan-tuan dah bersedia. Saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buat perangkat lalat buah dengan kos yang agak minimum. Kita perlu adakan di sini dia punya list. Kita perlukan ada metil ethanol. Nanti saya akan ceritakan apa itu metil ethanol. Kita perlu ada dawai ataupun tali. Kita perlu ada pisau. Kita perlu ada tisu. Dan kita mesti ada botol transparent ataupun luxina.
supaya kita boleh lihat kehadiran lalat buah. Ada orang tanya saya boleh tak pakai botol sabun. Saya kata boleh, memang boleh, tapi sebab tak nampak kan. Jadi yang seeloknya kita pakai botol yang bersinar ni. Dan juga air lah. Saya akan tunjukkan apa tujuan semua ni. Okey, berbalik pada perbincangan kita hari ni. Ini yang saya nak tunjukkan, namanya metil eugenol. Bahan cairan yang dicipta khas menyerupai aroma lalat betina. Okey, Macam umpan lah. ya, dia umpan. Maksudnya bila lalat betina peringkat dia matang, dia nak senyawa ataupun dia nak kita panggil dia bahasa mudah kita dia untuk apa ni, dia nak kahwin lah. Itu bahasa mudah. Menarik inilah, menarik perhatian yang untuk mengawal lah tu. Betul. Bila lalat buah dia mengeluarkan aroma seakan sama dengan metil eugenol. Okey. So lalat jantan akan tertarik dengan bauan ini. Bau dia. Okey. Okey, kita rasa kita boleh mulakan. Cik Eri nak tolong saya? Boleh. Kalau di rumah tuan-tuan tidak ada soldering ni, kita boleh gunakan pisau. Ataupun kalau saya di rumah, biasanya saya akan panaskan dapur gas. Saya akan panaskan di hujung ni dan kita cocok dan kita buat bulat je. Sebesar mana sesuai dengan keadaan fizikal lalat buah. Kalau tanya saya, sesuai sekadar diameter pen ataupun pensel. Okey, Cik Eri Kita tunggu. Sebenarnya kita pun boleh guna pisau. Okey. Tapi kena hati-hati sikit. Okey. Kita buat sesuai dengan keadaan fizikal lalat. Sikit, tajam. Okey. Sama ada kita nak biar gini pun boleh, kita nak buang terus pun boleh. Buatlah dalam lebih kurang dalam 4-5 lubang sudah mencukupi. Okey. Kita cuba yang soldering ni. Jarakkan sedikit. Belum panas lagi. Okey, dah mula panas. Pusing-pusing sikit. Okey, cukup sekadar begitu. Lubang tak perlu banyak Tak perlu banyak. Kalau saya lebih suka dalam 5-6 lubang pun dah cukup. Kalau banyak, takut aroma tu dia banyak keluar. Jadi dia punya ketahanan dia tak berapa lama lah. Okey, jarakkan sedikit. Okey, cukup. Oh, lagi satu. Ini pun kita kena buat lubang juga. Kalau tak ada soldering ni, kita boleh gunakan paku. Kita boleh cocok paku sikit. Hati-hati ya. Okey, cukup. Ini sekadar untuk kita nak masukkan tali ataupun dawai. Okey, saya matikan dulu. Okey, langkah seterusnya kita boleh ambil dawai. Ini saya tunjukkan. Masuk sini. Cukup sekadar separuh. Kalau ni dah panjang sangat, kita tarik lagi. Kita boleh lipatkan dia begini. Kita lilitkan lagi ni. Ini sebagai untuk dia bergantung lah. Nanti kita boleh kemas-kemaskan lagi lah. Nanti kedudukan dia kita akan tutup. Okey. Ini kita akan ambil kapas. Kapas ni tuan-tuan, kalau tak ada kapas, kita gunakan tisu. Tapi jangan gunakan wet tissue. Wet tissue tu dia ada chemical, dikuatiri akan mengganggu bau metil eugenol. Okey. Okey, cukup begini. Kemaskan dia supaya dia boleh duduk. Okey. Boleh Cik Eri. Okey. Ya.
Langkah seterusnya kita kena ambil metilgenol sebagai dia panggil attraction lalat ataupun penarik lalat. Kan tak ya? Tarik. Okey. Buat begini. Ni tekan sikit. Menyerap. Kita akan nampak cairan tu menyerap. Okey. Pusing balik. Kalau kita tak yakin, Cik Kerry boleh ambil shrink. Shrink anak demam tu. Kita ambil shrink tu, kita titiskan di sini. Okey, jadi tu guna. Masukkan ya. Okey, sebelum tu kita kena masukkan air. Masukkan air dulu. Air ni fungsi dia. Masukkan air. Sikit saja. Tak payah penuh Tak payah. Okey, cukup. Okey. Ini pun sudah mencukupi. Tujuan air ni supaya lalat yang terperangkap dia akan kepenatan dan akhirnya dia akan jatuh. Dalam pemerhatian saya, apabila lalat dah masuk diri, dia tak akan keluar. Sebab dia tertarik dengan bau metilgenol ni. Masukkan. Okey, langkah seterusnya kita ambil tali, kita boleh ikat di sini. Okay. Jadi tuan-tuan gantunglah di mana-mana. Bila masa sesuai untuk kita gantung perangkap ni? Okey, bila waktu sesuai kita pasang perangkap ini, bukan waktu berbuah kita pasang. Itu satu kesilapan. Bila waktu buah kita pasang, bermakna lalat tu dah ada telur lalat. Pasang setiap waktu sehingga populasi lalat tu menurun. Tempat yang sesuai kita tanam, kita gantung Okey. Perangkap lalat. Bagus. Untuk kita gantung perangkap ini, saya cadangkan ataupun memang ini amalan kita, jangan tanam di dalam kawasan ladang. Kita mesti gantung dia di luar kawasan ladang. Sekurang-kurangnya dalam jarak dia dalam 50 meter, 30 meter pun kira okey. Jangan kita ada setengah tempat saya pergi. Contoh ini pokok jambu air, digantung kat dalam pokok ni. Dekat dengan pokok. Ya. Sepatutnya dia mesti jauh supaya lalat yang ada dalam pokok tu, ladang tu dia akan keluar. Kita nak tarik dia keluar. Kalau sini dia duduk sini je lah. Ya, betul. Lagi? Bila kita nak tukar dia punya, berapa lama dia punya apa ni? Metilgenol. Metilgenol ni boleh tahan ni. Okey, kalau biasanya pengalaman saya, kalau keadaan kapas yang sebesar begini dengan keadaan cuaca yang normal, dia boleh sehingga sebulan ataupun sebulan 2 minggu. Bergantung kepada keadaan. Keadaan bulan tu ada cahaya, mungkin ada hujan ataupun cahaya matahari yang terlalu panas, dia akan menjejaskan dia punya dia akan tersejat lah. Okey. Mana kita nak dapat dia punya? Ini senang aja. Metilgenol ni kita boleh dapat di kedai-kedai pertanian ataupun kita dapatkan di secara online. Online pun ada. Online pun ada. Kita sekarang yang popular selalunya Lazada, Shopee. Sorry, saya bukan nak popularkan Lazada, Shopee. Itu untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan produk ni. Okey. Saya pun boleh mencuba ni. Boleh. Kena cuba. Sebab di sini pun kita tengok lalat-lalat buah pun banyak. Selain daripada makan buah, mungkin dia makan daun. Itu kan. Okey, tuan-tuan, saya rasa setakat itu saja yang dapat saya kongsikan. Oh ya, saya ada satu lagi. Saya terlupa sekejap. Ini contoh serangan lalat buah. Boleh kamera fokus? Contoh-contoh serangan oleh lalat buah. Perasan tak tuan-tuan, apabila kita menanam sama ada cili ataupun buah-buahan di rumah, kita dapati tanaman kita ni rosak ataupun membusuk. Ini disebabkan oleh serangan lalat buah. Nanti saya akan tunjukkan. Biasanya kalau ikut pengalaman saya, bila saya potong atau saya koyakkan cili ini, ada lava di dalamnya. Saya cuba
Okey. Ini contoh, kalau saya ikut pengalaman saya, ini adalah serangan lalat buah. Buah dia dah tak ada. Biasanya akan ada lava di sini. Tu dia. Inilah tuan-tuan yang saya katakan tadi. Inilah namanya ulat yang kita sebutkan, tapi sebenarnya ini adalah lava. Ini lava dia. Lava ni kalau kita belajar, dia ada 3 stage. Dia ada stage pertama, kedua dan ketiga. Kemudian dia akan bertukar kepada pupa dan seterusnya akan menjadi adult lah ataupun dewasa. Itulah kitaran lengkap lalat buah. Banyak belajar ni. Untuk perangkap lalat buah ni, sekurang-kurangnya kita letak ketinggian tu lebih kurang dalam 6 kaki. Separas kita lah. Janganlah tinggi sangat. Kalau kita letak tinggi sangat, lebih kurang separas kita lah. Sesuai dengan kita. Jangan terlalu rendah pula. Oh, rendah nanti dia susah pula kan. Ya, sesuai dengan keadaan kita lah, 5-6 kaki. Tinggi ketinggian dia. Okey, tuan-tuan, saya rasa setakat itu saja yang saya dapat kongsikan. Okay, ini contoh, kalau kita tak ada yang 1.5, kita boleh gunakan yang besar. Ini saya gunakan adalah bekas minyak masak. Tapi kena cuci dulu cik dia. Bersih-bersih lah. Bersih-bersih. Kemudian kita boleh gunakan lah. Okey, Cik Gary ada apa-apa buat rasanya ni? Tak ada lah. Cuma saya ingin mencubalah selepas ni untuk KK4. Lalat dia ada 4 titik ke? Kalau di Malaysia lebih kurang begitulah. Okey tuan-tuan, ini contoh perangkap yang telah saya sediakan dan kita telah dapati banyak lalat. Ini Cik Khairi baru sehari. Jadi kita tengok hari yang berikutnya. Cik Khairi kena pastikan setiap minggu tukar air. Sebab bila lalat terlalu banyak, dia akan membusuk, dia akan mengganggu hormon metegenol. Jadi setiap seminggu sekali tu tukar air. Tukar aja, buka lagi tukar air, masuk air baru. Okey. Ada apa Cik Khairi rasa nak tanya lagi? Setakat ni saya faham lah. Yang lain-lain tu nanti dari semasa ke semasa nanti saya akan tanya lah. Sebab saya pun belum pernah mencuba perangkap ni. Okey. Agak-agak saya nak tanya Cik Gary. Adakah kegunaan ini boleh kita gunakan untuk lalat rumah, lalat sampah? Lalat sampah pun boleh rasanya. tapi dia lebih kepada buah ni. Jawapan dia tak boleh. Lalat sampah kita tak boleh gunakan ini sebab lalat sampah dia lain dia tak ada. Sebab tu kalau kita kalau sebenarnya saya dah letak semalam. Okey. Kalau lalat sampah kita boleh tarik, dah tentu ada. Dia maksudnya. Ini memang direkod khas untuk lalat buah. Okey, tuan-tuan, saya rasa setakat itu saja yang dapat saya kongsikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana setia bersama kami, memberi sokongan kepada kami warga jabatan untuk kami sentiasa menyampaikan ilmu-ilmu pertanian, dan kami juga berusaha jugalah untuk meningkatkan kualiti penyampaian untuk berkhidmat dengan masyarakat lah. So bagi komuniti Putrajaya ataupun Kuala Lumpur, boleh berhubung dengan Jabatan Pertanian, khasnya bahagian Pertanian Bandar, sebab itu kawasan saya lah. Okay, kalau selain daripada wilayah Kuala Lumpur dan Putrajaya, boleh rujuk kepada negeri masing-masing lah.
Okey, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tim-tim saya, kepada bos saya. Okey, dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.